Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan sambung lagi kita punya chapter. Hampir habis dah. Okay. Subtopik yang terakhir, vectors in Cartesian plane. Okay, jadi macam kamu tahu, Cartesian plane tu adalah, jadi ni Cartesian plane. Ni adalah paksi X, ni adalah paksi Y, dan kita ada skala-skala dan juga dia punya koordinat lah. Okay, benda ni kita panggil dia sebagai Cartesian plane. Jadi kita nak tengok vektor yang terletak di atas Cartesian plane ini. Jadi sebelum kita masuk tentang vectors in Cartesian plane ni, kita kena baca sikit nota tentang apa itu penerangan dia lah. Okay. Vector with magnitude 1 unit and parallel with x-axis is called vector I and is written as I equal to 1, 0 and magnitude of I is 1. Okay, kejap lagi saya terangkan ni apa benda. Okay. Vector with magnitude 1 unit and parallel with y-axis is called vector J and is written as J 0, 1 and magnitude of J is equal to 1. Okay, jadi apa benda dia tulis ni sebenarnya? Okay, basically kita tengok ni Cartesian plane. Okay, pergerakan satu unit vektor ke kanan, okey, ataupun ke kiri yang selari dengan paksi X. Ni adalah paksi X, sama ada dia bergerak ke kanan ataupun dia bergerak ke kiri. Vektor ini kita panggil dia sebagai vektor I. Kalau dia bergerak ke kanan, maka I ni positif lah. Kalau dia bergerak ke kiri, maka I ni akan jadi negatif. Okey, satu kotak ni I. Kalau dua kotak, dia akan jadi 2I. Kalau tiga kotak, dia jadi 3I dan seterusnya. Okey, dan satu unit ni magnitude dia adalah satu I ni magnitude dia adalah satu unit. Okey, begitu juga sama macam yang atas ni. Okey, vektor dengan magnitude satu unit dan dia adalah selari dengan paksi Y, sama ada dia naik atas ataupun dia turun bawah. Okey, vektor itu dikenali dengan J. Okey, kalau satu unit naik atas ni kita panggil dia sebagai J, kalau naik 2 unit dia jadi 2J, kalau naik 3 unit jadi 3J dan seterusnya. Kalau dia turun bawah satu, maka negatif J. Dia turun bawah 2 kali, jadi negatif 2J. Turun bawah 3 kali, negatif 3J dan seterusnya. Jadi itu adalah vektor. Okey, vektor I dan juga vektor J. I itu adalah vektor yang bergerak kiri dan juga kanan. J itu adalah vektor yang bergerak atas dan juga bawah. Okey, seterusnya kita tengok kat sini. The coordinates of point B is X, Y. Ini adalah titik B. Koordinat dia kat sini kita tak tahu. Koordinat dia adalah X dan juga Y. Okey, X dan juga Y itu adalah nilai lah. Cuma kita belum tahu lagi apakah nilai dia. Okay, the position vector of point B relative to point O is OB. Okay, position vector untuk titik B ni relatif kepada titik O, kita panggil dia sebagai OB. Okay, titik B ni kita panggil dia punya position vector adalah sebagai OB. Okay, and OB can be written as the combination of vector I and J. Okay, OB ni, vektor OB ni kita boleh tulis dia dalam dua bentuk. Yang pertama, kita boleh tulis dia dalam bentuk combination I dengan J. Contoh, O nak ke B. Okay, pergerakan I dia berapa? 1, 2, 3. Dia bergerak 3 unit ke kanan, betul tak? Jadi, 3I. Okay, kemudian dia bergerak daripada 3 unit ni, dia naik pula ke atas. Kita buat yang X dulu pergerakan yang paksi X dulu, kemudian kita tengok pergerakan yang paksi Y. Untuk paksi X, kita bergerak ke kanan 3 kali. 1, 2, 3, so jadi 3I. Kemudian dia naik atas. 1, 2, 3, 4. Naik atas banyak 4 kali. So dia jadi tambahkan dengan 4J. Ini adalah unit vector. Sorry, bukan unit vector. Position vector of point B relative to point O. Daripada titik O ke titik B. Okay, jadi dia bergerak 3 unit ke kanan, 4 unit ke atas. Kalau positif gerak kanan, kalau positif untuk J, maksudnya dia bergerak ke atas. Ini adalah position vector. Okay, relative to titik O. O ni adalah asalan di mana koordinat dia adalah 0, 0. Bila dia cakap position vector of point B, mesti dia relate dengan asalnya daripada 0, 0. Okay, titik asalan ini. Okay, jadi vektor ini boleh ditulis dalam dua cara. Yang pertama, OB ni boleh tulis dalam bentuk ini, iaitu dalam bentuk ada I dan juga J. Satu cara lagi kita boleh tulis dia dalam bentuk kolom vektor, di mana kita buat dia dalam bentuk macam ni. Okey, dalam bentuk macam ni, di mana di bahagian atas adalah yang I punya, di bahagian bawah adalah J punya. Jadi, kalau kita tukarkan dia kepada kolom vektor, maka dekat atas dia akan jadi 3, dekat bawah dia akan jadi 4. Sama ada kita tulis macam ni, dalam bentuk I dan juga J, ataupun kita tulis dia dalam bentuk kolom vektor 3, 4. Yang 3 ni mewakili yang pergerakan I, yang bawah dia mewakili pergerakan untuk J. Okey? Ni, kita panggil dia sebagai kolom vektor. Dan magnitude of OB, magnitude bagi OB ni kita boleh cari dengan menggunakan teorem Pythagoras. Ataupun kita boleh ambil ni. Okey, nilai ni
Kita boleh ambil 3 kuasa 2 ditambahkan dengan 4 kuasa 2. Kita ambil yang I ni, kita kuasa 2kan dia, ditambahkan dengan 4 ni, kita kuasa 2kan dia, maka dapatlah dia punya magnitude. Okay, jadi itu sedikit sebanyaklah tentang apa itu vectors in Cartesian plane. Okay, saya tunjuk contoh lagi. Okay, katakanlah kat sini saya ada A, sini saya ada B. Okay, sini adalah A, sini adalah B. Okay, daripada A nak ke B, apakah pergerakan dia? Tengok dia bergerak berapa unit ni? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4 unit ke atas. Jadi, dia punya vektor, kita boleh tulis dia sebagai 4I disebabkan dia bergerak 4 unit ke kanan ditambahkan dengan 4 unit ke atas. Jadi, tambahkan dengan 4J. Okey, jadi kita boleh dapatkan dia punya vektor dengan cara kita lukis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 naik ke atas. Jadi, yang ni adalah dia punya vektor lah daripada A nak ke B. Apakah position vector of A? Kalau soalan tanya, apakah position vector of A? Position vector of A itu maksudnya adalah position vector of A. Itu bermaksud dia nak OA. Maksudnya position A ni daripada O. Okay, ini adalah position vector. Macam mana nak dapat position vector? Position vector adalah dia punya koordinat dia kat sini. Koordinat bagi A. Okay, koordinat bagi A kat sini adalah 2, 3. Betul tak? Ni adalah 2. Ni adalah 3. Jadi kita boleh tulis dia sebagai 2I ditambahkan dengan 3J. Ini adalah position vector bagi A. Okay. 2I tambahkan dengan 3J. Mana datang 2I tambah 3J ni? Kita ambil koordinat bagi A. Okay, ini hanya kalau dia tanya position vector of A. Position vector of A itu maksudnya related kepada yang ini. 2 ke kanan, 3 ke atas. 1, 2, 3. Dan benda ini kita boleh dapat terus tanpa kita lukis benda ni. Kita ambil terus dia punya koordinat. Okay, ini adalah dia punya I. Yang ni adalah dia punya J. Sama ada kita tulis dia begini ataupun kita boleh tulis dia dalam bentuk 2, 3. Ini dalam bentuk IJ, ini dalam bentuk column vector. Okey, itu adalah kalau position vector of A. Kalau dia nak position vector of B. Apa maksud position vector of B ni? Maksudnya daripada O ke B. Ni position vector of B. Maksudnya titik B ni relative to asalan pada titik 0, 0. Okey, jadi sama juga macam tadi, position vector of B bermaksud O ke B. Okey, jadi kita boleh tulis dalam bentuk IJ iaitu kita ambil dia punya koordinat sini 6, sini 7. Jadi dia akan jadi 6I ditambahkan dengan 7J. Okey, ataupun kita boleh tulis dia dalam bentuk kolom vektor 6, 7. Ini adalah dia punya position vector. Kalau kita nak dapatkan AB, okey, kita nak dapatkan AB berdasarkan position vector pun boleh juga. Kita nak dapatkan AB Okey, nak dapatkan AB ni caranya adalah sini kita ada OA, sini kita ada OB, betul tak? Okey, kita ada OA iaitu position A relative to O dan kita ada B relative to O. Cara nak dapatkan AB adalah kita susun semula OA dengan OB ni supaya bila kita gabung dia akan jadi macam ni. AO ditambahkan dengan AO ditambahkan dengan OB. Nampak Ni depan dia A, sini depan dia A. Sini belakang dia B, sini pun belakang dia mesti B. Kita gunakan dua ni kita susun balik. Okey, ni nak dapatkan AB ni kita ambil AO tambah OB. Okey, ambil depan dia A, belakang dia B. Yang ni depan, duduk depan. Yang ni belakang, duduk belakang. Yang ni kita susun balik. Mana nak dapat AO ni? Kalau OA 2, 3, jadi kalau AO maksudnya patah balik. Ni OA, AO adalah patah balik. Okay, ni OA adalah daripada sini ke sini. Kalau AO maksudnya A patah balik. Bila patah balik, maka vektor ini akan jadi negatif. Maka kalau saya tunjukkan sini, AO adalah sama dengan negatif 2, 3 ditambahkan dengan OB. OB adalah 6, 7. Okey. Kalau kita tambahkan dua benda ni. Okey, ni kat sini kita akan dapat negatif 2, negatif 3 ditambahkan dengan 6, 7. Betul tak? Okey, negatif 2 tambah 6. Jadi kita akan dapat 4. Negatif 3 tambahkan dengan 7. Kita akan dapat 4 juga. Okey, ini dalam kolom vektor. Dan kita boleh tulis dia semula. Dia akan jadi, kalau nak tulis dalam bentuk I dengan J, dia akan jadi 4I ditambahkan dengan 4J. Which is sama balik macam ni tadi.
Right, boleh kalau tak faham boleh ulang balik tengok video ni. Part ni yang paling penting ni yang kamu nak kena faham. Macam mana nak dapat AB? Cara dia kita ambil AO tambahkan dengan OB. Okey, AO tambahkan dengan OB. Mana nak dapat AO? Kita dah ada OA. Okey, kita dah ada OA daripada iaitu dari sini ke sini. Nak dapatkan AO maksudnya kita patah balik sahaja. Okey, jadi tolong tengok balik video ini kalau kamu ada apa-apa masalah. Alright, kemudian kita sambung kita punya chapter. Kita tengok contoh example 13 ini ada dalam buku teks. Soal apa ni? 228. Okay, given that points A 1 2 B negatif 4 5 C 8 negatif 3 dan D negatif 7 negatif 4 and O is the origin on a Cartesian plane. Express the vectors OA, OB, OC, OD in the forms of XY and ni adalah kolom vektor and in the form of XI, YJ. Okey. Jadi OA, OB, OC, OD maksudnya ini semua adalah position vector. Okey. Position vector of A relative to origin. Jadi macam mana nak dapatkan position vector ni? Okey, untuk A, OA dulu Okey, untuk OA kita ambil dia punya koordinat sahaja. Ingat tadi, kalau position vector relative to dia punya origin, kita ambil dia punya koordinat. Ini hanya terpakai untuk yang origin kalau dia nak position vector ataupun daripada OA ataupun OB ataupun OC. Yang ada O lah kat depan senang cerita. Okey, kita ambil dia punya koordinat. Jadi position vector dia akan jadi 1 2. Ini adalah dalam bentuk column vectors. Kalau dalam bentuk yang ini, X, Y dan juga YJ dia akan jadi I ditambahkan dengan 2J. Okey, I dia depannya sebenarnya 1 tapi 1 kita tak tulis dan dia punya J adalah 2. Ini untuk OA. Okey, kita tengok untuk OB pula. Okey, OB. Okey, tengok koordinat dia adalah negatif 4 5, maka yang X dia negatif 4, Y dia adalah 5. Okey, yang atas ni ingat untuk I, yang bawah ni untuk J ataupun yang atas ni untuk X, yang bawah ni untuk Y. Okey, ini adalah dalam bentuk kolom vektor. Kalau dalam bentuk XI, YJ, maka kita akan dapat negatif 4 I ditambahkan dengan 5J. Okey, jangan lupa ada tilde dekat bawah ni. Saya lupa nak letak tilde. Sini pun sama. Letak tilde, jangan tak letak. Okay, so dah settle untuk OA dan juga OB. Ini sebenarnya adalah position vector of A. Ini adalah sebenarnya adalah position vector of B. Okay, cara lain untuk tulis position vector adalah OA. Maksudnya, location of A relative to O. Okay, so dah settle OA, OB. Kita nak tengok OC pula. Okay, OC sama juga ni adalah position vector. So, kita ambil yang C ini, 8, 3. So, dekat atas adalah 8, dia punya koordinat X. Dan dekat bawah adalah dia punya koordinat Y, negatif 3. So, kalau dalam bentuk XI, YJ, maka dia akan jadi 8I ditolakkan dengan 3J. Dan yang terakhir, OD adalah sama dengan, dia punya koordinat adalah negatif 7, negatif 4. So, atas negatif 7, bawah negatif 4 dan kita tukarkan dia kepada X, Y, YJ, maka dia akan jadi negatif 7I ditolakkan dengan 4J. Jangan dilupakan tilde dekat bawah ni. Alright. So, settle untuk soalan A dan juga B. Yang ni yang menjawab untuk soalan A, yang ni untuk menjawab dia punya soalan B. Okay, untuk OA, OB, OC dan juga OD. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. The diagram on the right shows vector A, B, C, D and E on a Cartesian plane. Jadi ini adalah vector A, ini adalah vector B, ini adalah vector C, ini vector D, vector E. Okay, express each vector in the form of xi plus yj and xy. Okay, ini adalah vector A. Okay, vector A kita start dengan A dulu. Okay. Okay, kita nak tengok pergerakan dia. Okay, kat sini nak suruh kita dapatkan pergerakan. Vektor A ni apa pergerakan dia? Kita tengok pergerakan dia yang X dulu. Okay, daripada sini sampai sini. Dia pergerakan dia untuk yang paksi X, 1, 2, 3. Dia bergerak 3 ke kanan dan juga 2 ke atas. 3 ke kanan, 2 ke atas. Maka dalam bentuk kolom vektor yang dekat atas adalah pergerakan untuk X. Dia gerak 3 ke kanan, so 3. Dekat bawah ni adalah pergerakan untuk Y. Dia naik 2 ke atas, so 2. Ini adalah dalam bentuk kolom vektor. Dan kalau kita nak tukarkan dia kepada bentuk XY, YJ, dia akan jadi 3I ditambahkan dengan 2J. Okay, ini adalah vektor, bukan position vektor. Kena bezakan tu. Okay, seterusnya adalah untuk B. Okay, vektor bagi B. Ini adalah vektor bagi B. Okay, dia daripada sini, dia turun ke sini. So, kita tengok pergerakan X dulu. Ingat, jangan turun bawah. Kita tengok pergerakan X. Daripada sini, dia ke sini. Okay, berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan. 1, 2. 2 ke bawah. Jadi, 4 ke kanan maksudnya positif 4. 2 ke bawah dia akan jadi negatif 2. Dan kalau kita tukarkan dia kepada XI, YJ, maka kita akan dapat 4I ditambah, bukan tambah
Jadi ditolakkan dengan 2J tilde. Alright. Seterusnya C. Kita tengok C. Okay, ni adalah C So, pergerakan X. Kiri kanan. Tak ada. Dia tak gerak kiri kanan. So, dia punya pergerakan untuk X kosong. Untuk Y pula, diturun ke bawah. 1, 2, 3. Diturun 3 ke bawah. So, negatif 3. Jadi, kalau kita tukarkan dia kepada I dan juga J. I dia kosong. So, kosong I. Tak payah tulis. Kita tulis yang J saja. So, J negatif 3J. Yang I tak perlu sebab kosong. Tak ada benda. Alright. Dan yang seterusnya adalah D. Tengok D, dia hanya pergerakan kiri dan juga kanan. Dia bergerak ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. So, untuk X dia akan jadi tolak 3. Untuk Y, dia adalah kosong. Sebab dia tak ada naik ataupun turun. Okay, dia hanya bergerak ke kiri 3 kali. Tak ada naik ataupun turun. Y dia kosong. Jadi, tukarkan kepada bentuk I dan juga J. Maka kita akan dapat negatif 3I. J dia kosong. So, tak payah tulis. Ini sahaja. Dan yang terakhir adalah E. Vektor E. Pergerakan X dulu daripada sini sampai ke sini. Kemudian dia naik atas. 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri. 1, 2, 3. 3 ke atas. 4 ke kiri mengkali negatif 4. 3 ke atas jadi positif 3. Dan kalau kita tukarkan jadi XI dan juga YJ. Maka negatif 4I ditambahkan dengan 3J. Okey, so harap clear lah dengan example 14 ini. Okey, sekarang kita nak discuss self practice 8.7 muka surat 229 dalam buku teks. Ada latihan sikit. Okey, tengok banyak latihan kat sini jadi kita tengok sikit-sikit lah. Okay, the diagram below shows 6 points on a Cartesian plane. Ini adalah titik A, B, C, D, E, F. Sampai F je. Okay, soalan dia. Express O, A, O, F, B, C, F, A, D, E, and D, O in the form of X, I, Y, J. Okay, O, A, O, F. Ini adalah position vector. Maksudnya, location of A relative to origin. So, yang ni untuk O, A, kita ambil sahaja dia punya koordinat bagi A iaitu 2, 2. Atas dia 2, bawah dia 2. Ini dalam bentuk kolom vektor. Kalau dalam bentuk X, I, Y, J, maka dia akan jadi 2I ditambahkan dengan 2J. Okay, ini adalah untuk OA. Kalau untuk OF pun sama juga, dia adalah position vector. Ini adalah F, maka kita ambil koordinat dia saja. Koordinat X dia adalah negatif 8, Y dia kosong. Kalau dalam bentuk I dan juga J, maka kita dapat negatif 8I. Okay, ini dalam I, J, ini dalam kolom vektor. Okey, yang lain-lain ni bukan position vector. Yang ni kita kena tentukan berdasarkan gambar rajah. Okey, apa itu BC? Mana B, mana C? Okey, sini B, sini C. So kita sambung B sampai C kat sini. Okey, Allahuakbar. Ni B sampai C. Tak nak pula disambung. Okey, tak apalah, ikut suka dia lah. Okey, sambungkan saja daripada B sampai C. Anggap je dia macam straight line saya buat straight line dia tak mau straight. Jadi kita nak dapatkan vektor dalam bentuk I dan juga J daripada B ke C. Okey, sini B, dia pergi ke C. Kita tengok pergerakan bagi X dulu. Dia bergerak dari sini ke sini, kemudian dia naik atas 1. Okey, untuk yang X punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia bergerak 10 ke kiri, 1 ke atas. Jadi B, C. Okey, kalau dalam bentuk kolom vektor, untuk yang X punya pergerakan adalah negatif 10. Sebab apa negatif? Sebab gerak ke kiri dan kemudian dia naik 1 ke atas, maka 1 untuk yang Y punya pergerakan. Okey, dalam bentuk X, Y dan juga YJ, dia akan jadi negatif 10I ditambahkan dengan J. Okey, boleh Okay, jadi saya tak tunjuk semua ni, banyak lagi. Kamu cuba buat sendirilah latihan dalam kamu punya buku. Saya tunjukkan beberapa contoh je untuk kamu lebih faham lah. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 2. Given that point A, negative 2, 3, and point B, 5, 8, and O, which is the origin on a Cartesian plane. Plane, ni bukan plane. Okay. Find the position vector of point B. Okay, ni adalah position vector of point B. Maksud position vector ni maksudnya dia nak OB. Okay, bila nak position vector macam cakap tadi, maksudnya dia nak OB, maka kita ambil dia punya koordinat sahaja. Koordinat bagi B iaitu 5, 8. Okay, ini dalam bentuk kolom vektor ataupun kita nak bagi dalam bentuk XY, XI tambah YJ pun boleh juga. Maka kita akan dapat 5I tambahkan dengan 8J. Okay, sama ada kamu bagi jawapan macam ni ataupun macam ni salah satu. Alright. Okay, seterusnya dia nak suruh kita calculate AB.
Okey, ingat tadi macam saya ajar. Kita dah ada OB, kita nak dapatkan AB. Nak dapatkan AB tadi, kita ambil AO ditambahkan dengan OB. Ingat lagi tadi saya ajar? Okey, mana datang AO ni? AO datang dia daripada OA. Mula-mula sekali kita kena dapatkan dulu apa itu OA. Okey, dia bagi kat kita koordinat A. Maka OA dalam bentuk kolom vektor adalah -2, 3 ataupun dalam bentuk XIYJ adalah -2I ditambahkan dengan 3J. Ini adalah OA. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan AB, ini maksudnya dia nak magnitude magnitude bagi AB, kita kena dapatkan dulu AB itu apa? Apakah itu AB? Jadi AB adalah sama dengan AO tambahkan dengan OB. A ni mesti duduk depan, B ni huruf belakang mesti duduk kat belakang. Okey, AO dengan OB kita boleh dapatkan daripada position vector. Alright. AO, apa itu AO? Yang ni OA. Kalau AO, yang ni adalah OA. Kalau AO dia akan jadi +2, -3. Dia akan terbalik dia punya simbol ni. Okey, simbol ni dia akan jadi terbalik sebab kita negatif. Ingat ni adalah OA, AO patah balik. Bila patah balik, benda yang asalnya negatif dia akan jadi positif, benda yang asalnya positif dia akan jadi negatif. Okey, so kita tambahkan dia dengan OB. OB tadi adalah 5, 8. Oh, bukan bahagi jangan letak bahagi pula. 5, 8. Jangan letak bahagi. Okey, tak ada palang kat sini macam saya buat tadi. Ini salah. Jangan letak palang. Okey, so kita tambahkan 2 tambah 5 jadi 7, -3 tambah 8 jadi 5. So kalau kita tukarkan dia kepada bentuk XIYJ, kita dapat 7I tambahkan dengan 5J. Okey, ini adalah vektor AB. Tapi masalahnya dekat sini dia bukan nak vektor AB, dia nak magnitude. Bila dia nak magnitude AB, maka kita ambil yang ni, punca kuasa 2. Kita ambil ni yang depan I ni, 7 kuasa 2 ditambahkan dengan yang J kuasa 2. Yang ni tekan sahaja kalkulator. Okey, mana kalkulator? Punca kuasa 2, 7 kuasa 2 tambahkan dengan 5 kuasa 2. So jawapan dia dapat punca kuasa 2 74 ataupun 8.602. Okey, jawapan kamu at least ambil 4 significant figures. Okey, 4 significant figures at least. Alright. So kita dah jawab soalan 1 dan juga soalan 2. Kalau ada apa-apa soalan yang tak faham ke, pening ke apa ke, nanti boleh tanya dalam grup Telegram. Okey, so kita tengok soalan yang ketiga. The diagram on the right shows 5 points A, B, C, D, and E on a grid. Express the following vectors in the form of resultant vector of vectors I and J. Okay, resultant vector AB. AB maksud daripada A nak ke B. Okay, dia nak AB ni dalam bentuk I dengan J. Okay, ni mudah saja. A ke B, tengok pergerakan X dulu. 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan, 1 ke atas. So, kita akan dapat dia nak dalam I dengan J dia tak mau dalam kolom vektor. So I dia 4I ditambahkan dengan J dia adalah 1J ataupun J sahaja, tak payah tulis 1 tapi kalau tulis 1 tak ada masalah. Okey, yang kedua dia nak BA. Maksudnya daripada B nak ke A. Okey, 1 2 3 4 turun bawah 1. Maka bila bergerak ke kiri dia akan jadi -4I ditolakkan dengan 1J. Okey. 4I sebab bergerak ke kiri 4 kali, turun ke bawah 1, so jadi -J. Okey, kalau kamu perasan ni adalah AB, ni adalah BA. Kalau kamu perasan, beza AB dan juga BA, tengok. Yang ni tadi positif, sekarang dia dah jadi negatif. Tadi dia positif, sekarang dia dah jadi negatif. Okey, BA adalah negatif bagi AB. Bila kita negatifkan benda ni, maka dapatlah BA. Okey, BA tu adalah patah balik, maka dapatlah begini jawapan dia. Okay, sekarang kita tengok BC. Okay, ini adalah BC. Dari B ke C. Okay, tengok pergerakan X dulu. B nak ke C. 1 unit ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit ke bawah. So, 1 unit ke kiri. Dia akan jadi negatif I. Bawah turun 5. So, tolakkan dengan 5J. Settle. Okay, dan yang keempat DC. Daripada D nak ke C. Okey, pergerakan I dia adalah 2 unit ke kanan, J tak ada pergerakan, so J kosong lah. So DC pergerakan 2 unit ke kanan, dia akan jadi 2I sahaja, J tak ada, kosong. Sebab tak ada pergerakan atas dan juga bawah. Okey, ni daripada D nak ke C. Okey, untuk V, AC. Okey, mana AC? Okey ni, A ke C. Kita tengok pergerakan X dulu, daripada sini ke sini, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4. 3 unit ke kanan. Betul ke 3 unit ni? 1, 2, 3 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4 unit ke bawah. Jadi 3 unit ke kanan akan jadi 3I positif sebab ke kanan. Ditolakkan dengan 4 unit ke bawah. So jadi tolak 4J. Dan yang terakhir DE. Daripada D nak ke E. Biasanya D nak ke E. Okey, ni adalah resultant vektor D ke E. So, perkirakan X dulu. 1, 2, 3, 4. 4 unit ke kanan, 1 unit ke atas. Maka kita akan dapat 4I ditambahkan dengan 1J. So, kita tulis J saja. 1 tak payah tulis. Alright, so settle soalan nombor 3. Okey, soalan B. State the pairs of vectors that are parallel and explain your reason. Pair yang manakah yang parallel dan nyatakan reason anda. Okey, kalau kita tengok kat sini. AD dan juga BE. Yang ni gradient dia sama. Macam mana nak kira gradient? Kita ambil Y, panjang Y bahagikan dengan X. Okey, ini Y dia 4, 1, 2, 3, 4 bahagikan X dia 1. So gradient dia akan jadi M dia akan jadi 4. Tapi disebabkan dia turun bawah, so negatif 4. Yang ni pun sama juga gradient dia. Kita ambil Y, 1, 2, 3, 4. X dia 1. Okay, so gradient dia M sama dengan negatif 4 bahagikan dengan 1. Jadi kita dapat gradient dia negatif 4. Yang ni gradient dia negatif 4. Yang ni pun gradient dia negatif 4. Okay, mana datang gradient ni? Ni kamu dah belajar dalam form 4, kamu dah belajar linear law. Dalam form 3 pun kamu dah belajar apa nama dia? Equation of straight line. Okay, bab 9 kata 3 pun kamu dah belajar cara nak dapatkan gradient. Jadi kamu tengok yang mana yang gradient sama. Apabila gradient dia sama, maka ini adalah parallel. So, pair of vectors that are parallel adalah AD and BE. Ataupun DA and EB. Up to you yang mana-mana satu. Okay, sama ada AD dengan BE ataupun DA dan juga EB. Okay, state the pairs of vectors that are negative and give your reason. Yang manakah pair of vectors that are negative dan nyatakan reason anda negatif macam mana Okay, tengok jawapan apa kata dia. Self practice 8.7. Okay. Okay, BA is negative vector to DE because BA DE alamak pening lah pula. Okay, tak apalah, nanti next time. Yang ni pening kepala nak terang. Negatif vektor macam ni lah yang macam cakap tadi. Ni negatif vektor. Ni adalah AB, 4I tambah J. Yang ni adalah negatif vektor dia. AB dan juga BA. Ini adalah negatif vektor. Okay, BA ni adalah negatif vektor bagi dia punya AB. Itu je. Okay, ini adalah negatif vektor. Pair of vectors AB and juga BA. Right? Senang sikit. Nanti kamu pening apa benda lah. Negatif vektor dan sebagainya. Okay, nombor 4 ni saya rasa nak tinggal bagi kamu buat sendiri. Kamu cuba buat dan kamu berbincang. Kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh tanya dalam grup Telegram. Okay. Untuk itu saja video kali ini dan kita akan bersambung di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.